Tapi gaji ciput, kerja overtime. Tapi kalau aku belah-belah social media senang gila dapat duit. Ataupun hampir bunuh diri. Dan memang dah pun cuba bunuh diri pun. Generasi muda ni manja, senang koyak. Manja senang koyak. Yang tu memang Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Apa khabar anda semua? Bertemu semula dalam program khas podcast Harian Metro, apa-apa saja. Tuan-tuan, dah lama sangat kita ni bersiaran dan kita telah pun cover pelbagai topik, dan pada hari ini saya seronok nak bersama dengan sahabat saya dalam dunia sosial media, yang mana beliau pada awalnya mungkin tidak begitu dikenali, tapi akhir-akhir ini selepas beberapa tular tentang isu-isu kesihatan, nama DR1 ataupun akaun TikTok dia sebagai DR1 sekarang ni semakin kenali. Dah ramai orang kenal, dengan follower dah melebihi 1 juta, dan juga banyak video-video viral di TikTok dan juga di pelbagai platform di luar sana. Dan sebenarnya ramai juga yang tahu sebenarnya bahawa DR1 ataupun Wan ialah seorang bekas houseman ataupun doktor pelatih yang ada cerita dia, ada sejarahnya, yang saya kira mungkin ada yang tahu, ada yang tidak, dan akhirnya menyebabkan Wan ini memilih untuk menghentikan proses beliau daripada seorang doktor pelatih yang pada awalnya mungkin bergelar seorang doktor, tapi sekarang ni memilih untuk berkongsi tentang kesihatan tapi di luar dalam konteks seorang doktor. Itulah dia bersama saya. Assalamualaikum. Salam Wan, dalam TikToknya DR1. Ya, betul. Tapi ramai yang panggil doktor. Itu tu. Walaupun sebenarnya bukan doktor pun. Betul. Sihat? Kadang-kadang orang itu DR dari. Dari Wan. So sihat? Alhamdulillah. Dari mana? Dari Puchong. Dari Puchong. Dekat. Ramai tak tahu sebenarnya Wan pernah share dalam TikTok Wan, yang mana Wan sebenarnya seorang yang ada masalah stres yang tinggi sebelum ini kan. So tak apa kita share lepas ni, tapi mungkin Wan boleh share sikit background Wan sebelum ni. Memang sebelum ni seorang doktor pelatih ataupun houseman. Di mana? 2 kali. 2 kali. Background memang 2 kali pernah jadi houseman. 2 kali. Orang panggil apa? Houseman dengan pengalaman. Lepas tu umur 31 tahun, asal Penang. First houseman dekat Penang. Tempat kita Tahun lahir. dulu? 2018. 18. Lepas tu yang second time 2022. Di Dekat mana? area Shah Alam. Shah Alam, okey. Dan lepas tu sekarang ni lebih kepada kerja sendirilah. Kerja sendiri. Dan Alhamdulillah Tuhan kurniakan isteri yang banyak support tu sebenarnya. Seorang? Seorang. Okay, right. Seorang. Okay. Tapi itulah, kalau tak ada isteri, tak ada family yang boleh support, kita boleh mental lagi tu. Itu lah. Memang orang kata apa? Houseman ni macam ni tau. Belajar medik, hang memang akan jadi doktor saja. Kalau hang tak mau jadi doktor, hang dia kembali pada zero. Kosong. Tak boleh pakai dah. Sijil kita ni tak laku pun. Okey. Even saya pernah apply waktu tu depan first houseman, resign. Pernah apply kerja security guard tau. Memang hantar mana-mana kilang, dia orang reject. Overqualified. Lepas tu aku nak kerja apa ni? Dah lah waktu tu dah kahwin dah. Nafkah kena bagi. Then apply security. Tak dapat juga. Sebab overqualified. Yes. Yalah, nak bayar gaji berapa pula? Ya, betul lah tu. Dah dia pun minta kita punya sijil kan. Bagi SPM saja tak laku. Sekarang zaman-zaman dulu itu. Lepas tu bagilah up sikit kan. Tapi tak harap pun gaji lebih-lebih. 1,500, 1,300 dah. Tak dapat juga. Tu pun alhamdulillah ada seorang kawan tu, dia buka franchise kedai makan. Tu pun sebab kawan tu dia kerja. Kalau tak tu kita tananggu jugalah. Ya. Okey Wan, cerita dia okey, cerita pun dah kena keluar kita punya selain Kedah ni. Sembang orang utara ni kan. Okey, cerita dia Wan sendiri pernah share dalam TikTok Wan sebelum ini, lama dulu saya kira, mungkin tahun lepas, apabila tular tentang kisah seorang doktor yang berlaku di mana, di Pahang ke, yang katanya ada cubaan untuk bunuh diri, dan akhirnya dia memilih untuk berhenti daripada seorang houseman, dan akhirnya membuka kedai telefon kot time tu kan. Betul. Kan? Betul, Yang itu pernah tular sebelum ni kan. Yes, betul. Dan Wan share yang sebenarnya Wan juga berdepan situasi yang sama. Sehingga Wan juga pernah ada keinginan begitu, overstress dan sebagainya. Apa sebenarnya berlaku dalam Wan ketika Wan bertugas sebagai seorang houseman time tu? Okey,
bertugas sebagai houseman boleh kata tanggungjawab sangat besar. Contoh nisbah pesakit. Ada satu minggu tu kita kena on call 40 patient kepada seorang doktor saja, doktor pelatih. Kita stres. Dah lah seorang patient ni kadang-kadang dia tak stable. Lepas tu 2-3 orang tak stable. Kita jadi macam kalut tau. Bila kalut-kalut tu stres datang. Lepas tu stres satu lagi patient tak habis, tambah lagi stres lain. Dia macam bertepek-tepek lah jadi depressed tau. Depressed. Ya, beza stres dengan depressed. Stres ni kita boleh handle lagi. Kita boleh fikir positif lagi. Bila depressed, kita fikir satu je. Bunuh diri. Saya pernah fikir sampai tahu. Pernah terfikir untuk bunuh diri tapi teringat mak. Call mak macam kenapa one blank tak boleh nak handle patient semua bagai. Mak kata ambil wuduk solat. Lega balik. Lepas tu masuk lagi ward, tengok patient ramai, tu dia jadi stres balik. Time tu saya ada depression tapi bukan well established, tapi macam kita belajar kan, kita belajar melalui apa ni dengan rujukan doktor-doktor pakar psikiatris, memang establish kita depression plus dengan kita panggil sebagai panic attack. Panic attack. Panic attack. Yes. Okay. Kita jadi macam tiba-tiba tak ada punca, tiba-tiba jadi macam kita shaking. Otak blank, jantung laju. Memang tak boleh nak handle patient lah. Walaupun patient tu datang dengue, yang mana dengue tu senang gila kita untuk rawat. Tapi kita still tak boleh rawat. Memang salah kita juga sebenarnya. Tapi bila orang sebut pasal, bila kita sebut pasal houseman, kerjaya yang stres sampai depressed, nanti orang kata pula, apa ni? Come on lah doktor. Semua kerja ada stres. Semua kerja ada boleh sampai ke tahap pressure kan. Cikgu pun ada stres, semua bidang kerja ada stres. Tapi kenapa Wan sendiri pernah sebut bahawa houseman ialah satu title yang memang sangat stres. Kenapa begitu? Sebab kita deal dengan nyawa pesakit. Salah satu step je habis. Yalah, tapi doktor lain pun mereka handle pesakit juga. Apa beza dengan houseman? Satu adalah houseman, kita walaupun kita buat kesalahan, kita tak dipertanggungjawabkan. Itu bagus. MO kita akan kena marah. MO, konsultan dan sebagainya. Houseman ni dah lah, dia macam orang panggil apa tau? Dia tinggal seorang-seorang untuk manage 40 patient yang mana kita takut, dan mental pun tak stable dengan ilmu yang kurang, pengalaman yang kurang, menyebabkan kita tak boleh kawal kita punya emosi. Pemakanan lagilah hanyut. Waktu makan semua tak ada masalah, tak ada masa. Lepas tu waktu tidur semua confirm lah. Try bayangkan lah, saya pernah masuk first day houseman masuk 4 pagi 4 pagi sampai pukul 12:30 pagi esok tu. Dia lepas tu tidur lebih kurang 18 jam something. 18 jam something. Lepas tu balik tidur, bangun balik pukul 5, masuk balik. Maksudnya dekat sini saya nak cakap, kalau contohlah kan patient ramai, kalau masa doktor kita ramai, masa lebih kita boleh je handle patient. Cuma sekarang ni kesetukan waktu untuk rest tak cukup satu. Dengan ilmu yang kurang. Lepas tu dengan mental yang tak stable, mungkin ada setengah orang tu houseman jauh daripada family. Dia tak ada support system yang kuat. Plus dengan kita panggil apa, anxiety. Kalau ada orang tu ada anxiety, kalau ada panic attack apa, lain cerita, benda tu akan menyebabkan kita jadi fikir yang tak boleh common sense, kita tak logik benda tu. Kita boleh nasihatkan orang, tapi kita sendiri buat benda tu. Tapi kenapa sistem kesihatan ataupun hospital sebagainya memberikan satu tanggungjawab besar untuk houseman handle 40 orang tanpa ilmu yang cukup? Kenapa begitu sekali? Kenapa mereka bagi task kepada houseman untuk handle sampai 40 orang ni? Satu adalah untuk membina ataupun train critical thinking. Contoh, kalau lepas habis houseman, kita hantar kat klinik KK yang pendalaman ke apa. Tapi takkah dia merisikokan pesakit yang terpaksa menerima houseman yang belum lagi qualified, yang masih lagi tak expert dan sebagainya? MO ataupun konsultan tak akan tinggal patient dalam keadaan yang tak stable. Okay. So maksudnya pakar akan datang waktu pagi, stablekan patient dan tinggal houseman seorang-seorang bila lepas petang. Maksudnya kita akan jaga patient yang stable. Tetapi ada kemungkinan akan lepas stable jadi unstable balik. Yang tu yang panic attack tadi. Tetapi jangan risau, setiap department akan ada pakar. Tapi pakar seorang je lah. Pakar pula dengan yalah, kadang-kadang pakar penat, marah. Kita pula tak tahu nak apa, nak refer kepada pakar, takut kena marah. Itu pun satu juga. Lepas tu dengan patient lagi satu juga. Adakah Wan maksudkan
kebanyakan hospital ataupun pusat rawatan di Malaysia ni meletakkan houseman sebagai individu yang mengendalikan pesakit selepas pakar ataupun MO tu meninggalkan mereka. Ya, betul. Memang itu situasi berlaku di mana-mana tempat pun. Itu waktu on call saja. On call? On call selalunya konsultan tak ada, MO saja ada. Okay. Dengan pakar. Itu Jadi seorang. selebihnya petang-petang selalunya houseman lah juga. Ya, selalunya houseman sampai esok pagi. Sampai esok pagi. Maksudnya kita ni orang depan lah. Patient akan jumpa dulu sebelum pakar MO dan sebagainya. Dan itu memang situasi yang berlaku dari dulu lagi. Daripada dulu lagi. So maksudnya kalau kita kata di ward-ward semua tu memang kalau lihat sebelah petang tu memang majoriti houseman lah. Kebanyakan semua yang pakai lelep putih putih kan. Itu kami tu. Ya. So Wan sendiri ketika Wan menjadi houseman lah time tu kan. Sejauh mana keyakinan Wan untuk mengendalikan pesakit yang ramai dalam sebuah ward 40 orang tadi kan sebut kan 40 orang tu. Macam mana Wan rasa bila ditinggalkan dan Wan perlu mengendalikan mereka? Macam mana Wan punya rasa tentu? Rasa satu adalah bila keadaan macam patient tengah stable ke kan, kita boleh fikir. Memang management A sampai Z semua ada. Okay. Tapi bila dah ada macam ada kita panggil apa macam kita panggil ikut blue, tiba-tiba emergency kan. Tak stable tiba-tiba, hypertension ke apa kan. Kita jadi kalut tu. Bila kita kalut tu yang akan menyebabkan stres. Pernah berlaku? Ya, banyak kali. Boleh Wan share satu contoh yang pernah berlaku? Contoh sama Pak Cik ni, dia stable lah. Tapi ada macam mana potong kaki lah. Tiba-tiba dia collapse. Collapse tu masuk pengsan, lepas tu darah drop, tekanan darah semua drop. Maksudnya nak ke arah dia tak sedarkan diri, nak ke koma. Apa kita kena buat? First kita kena resusc patient tu. Resusc tu lah kita jadi panik. Okay. Minta bantuan nurse. Nurse memang apa-apa pun memang nurse akan refer kita. Nurse kena refer. Nurse sendiri. Tapi nurse tu yang memang dah ada nurse experience. lebih pengalaman. Tapi kadang-kadang biasalah kan. Ya. Faham Dia kan? kena letakkan satu responsibility kepada seorang doktor. Betul. Walaupun houseman. Okey, teruskan. So, yang tu yang menyebabkan saya macam takut. Kalau aku buat something ni takut jadi masalah pula. Kami diajar adalah do no harm. Jadi save doktor saja. Faham tak? Kami tak dibenarkan memberi ubat yang contoh ubat yang high level. Contoh antibiotik ada certain MO. Kami just boleh bagi ubat yang mula-mula dulu. Tapi disebabkan oleh kekurangan keyakinan tu, kurang yakin, ilmu kurang, lepas tu dengan takut lagi kan, tu menyebabkan kesalahan. Saya ada buat satu kesalahan yang mana patient ni, pada patient dengue je pun. Saya lupa nak ambil dia punya bacaan darah tu setiap 4 jam. Orang apa? Platelet? Yes, platelet. Okay. Sampai menyebabkan dia shock. Okay. Sampai pesakit tu shock. Lepas tu my consultant dia kata, you ni kenapa macam ni? Dengue paling senang mah. Kalau mati apa nak jawab? Kita takut kan? Pada dengue je kot. Tapi disebabkan kesalahan yang satu je menyebabkan kita rasa kurang yakin. Saya ni satu sifat yang saya perasan. Saya senang demotivated. Satu kesalahan. Kita rasa down lah. Sedang aku ni tak berguna kau. Aku takut kalau aku buat kesalahan ni dia mati. Aku dipertanggungjawabkan. Kita jadi macam tu. Kita salahkan diri kita. Walaupun houseman tak akan dipertanggungjawabkan. Walaupun houseman tu menyebabkan kematian. Salah contoh salah bagi ubat ke apa kan. Mati patient tu. MO kena tanggungjawab. Walaupun MO tak ada satu. Walaupun MO tak ada time tu. Okey. Kami spesial tu lah tak dipertanggungjawabkan. Habis apa yang buatkan houseman jadi macam terlampau stres sedangkan nak risau apa? Mungkin disebabkan ada kita panggil sistem hierarki lah. Superiority tu kita takut. Okey. Takutlah aku nak refer ke doktor ni kena maki. Tak cakap apa kena maki dah. Ayat Wan ni maki tu, adakah ini nak menggambarkan bahawa dunia sebagai seorang houseman ni memang lumrahnya dimaki ni? Dia macam nak cakap apa? Houseman ni memang dilatih untuk jadi memang betul kental satu, ketik-ketikin satu. Hang mati tu mati lah. Kena maki tu macam biasa lah. Dia biasa lah. Okey. Hang kena pekat telinga aja. Tak ada je telinga berdanah pun. Ya. Bersedia untuk dimaki. Tapi betul. Kena lempar fight tu biasa semua. Tetapi apa yang saya fikir balik, benda tu memang sepatutnya berlaku sebab kita deal dengan patient kan, nyawa orang. Memang benda tu akan kita kena lasak betul. Kita kena tahu ilmu kena tahu. Tetapi itulah macam apa yang saya perasan, kadang-kadang setiap superior punya reality ni dia ada ego dia. Doktor
HO sekalipun, dia ada ego dengan nurse. Kadang-kadang dia macam ada ego dengan nurse tu. Faham tak? Dia tak ada kita ni yang saya faham kan, daripada kawan-kawan dulu kan, macam mana nak survive houseman, hang kena ada good relationship dengan nurse. Nurse akan tolong hang. Tapi kalau hang sombong, bongkok kan, macam pandang daripada bawah, siap hang sorang-sorang lah terkapai-kapai dalam ward tu. MO dengan ego dia. Specialist ego dia, masing-masing ego. Aku dulu lagi teruk pada hang, pasal apa hang aku sikit ragging hang macam ni. Okay, Wan, 2018 Wan mengambil keputusan untuk berhenti daripada houseman. Apa yang buatkan Wan berhenti time tu? Apakah sejarahnya ataupun kisahnya? Okay, 2018 adalah kisahnya adalah macam ni. Saya tahu macam Bazul cakap, setiap kerja-kerja tu dia ada cabaran dia. Semua kerja dia bila kata stress sebut dia. pasal cabaran ketika menjadi seorang pelatih ni, saya kira semua orang akan claim depa pun teruk, cikgu pelatih pun teruk, wartawan pelatih pun teruk. Betul. Kan. So itu mungkin menjadi satu pertikaian bila kita bawa topik Osman ni. Bila orang kata hangpa ni manja lebih sedangkan kami pun teruk juga. Betul. Jadi apa yang buatkan sampai ada yang sampai hampir bunuh diri, ada yang sampai macam Wan sendiri berhenti. Kenapa sampai tahap tu? Sampai tahap di mana kita rasa aku supposedly save orang, selamatkan orang, tapi aku harm orang. Okay, aku tak mau buat orang lagi teruk, so aku resign. Tetapi plus dengan ada a few symptom kita pergi depression, nak bunuh diri, rasa blank lah, rasa macam bila konsultan depan mata je hilang terus ilmu. Jadi macam aku ni bodoh, tak tahu apa. Tapi bila konsultan tak ada, tahu semua. Faham tak macam tu? Sampai tahap macam tu. Bila depan patient semua elok. Plus kadang-kadang, dan saya yakin semua profession ataupun career, semua pekerjaan memang ada environment toxic sikit. Oh, environment toxic. Okay. Memang ada. Yang tu pun antara yang tak diajar dalam medical school, tapi kita belajar melalui pengalaman. Tapi tengah orang lah, kadang-kadang IQ dia cerdik tapi EQ dia lemah. EQ tu yang menyebabkan dia terpengaruh dengan toksik tu. Bila terpengaruh dengan toksik, tak boleh kawal emosi semua, habis. Kalau orang kata lah Wan manja, Wan lain okey je pun, houseman lain okey je pun, adakah Wan nak menafikan dengan mengatakan bahawa sebenarnya memang situasi yang sama juga dihadapi oleh ramai houseman lain? Jujur cakap, saya akui EQ saya lemah. Yes, EQ saya lemah walaupun IQ saya tinggi. Maksudnya saya tak boleh deal dengan environment yang toxic sebab saya senang demotivated. Senang sangat nak down. Satu. Lepas tu nombor dua, adakah saya minat doktor sih? Of course, sangat-sangat minat. Tetapi disebabkan oleh demotivasi senang, lepas tu EQ yang lemah, lepas tu dengan mungkin saya tak ni saya punya pendapat lah kan. Generasi muda ni manja, senang koyak. Itu memang tak dapat dinafikan. Okay. Tapi adakah situasi yang Wan hadapi itu juga dihadapi oleh ramai houseman yang lain sebenarnya? Ya, betul. Ramai tak kawan-kawan Wan juga memang memilih untuk berhenti, menamatkan jalan hidup mereka sebagai seorang houseman? Saya macam ni tau. Saya bukan nak pandang rendah pada batchmate saya, kawan-kawan dulu. Kawan-kawan saya dulu balok liat. Malah nak pergi hospital, tapi dia pun survive. Maksudnya kat sini, kenapa orang lain boleh tapi aku tak boleh? Maksudnya aku kekurangan bahagian ni. Bahagian nak hadap, nak tadah telinga. Lepas tu bahagian nak kerja overtime, badan penat tapi kerja juga lemah time tu. Yang tu kekurangan sebenarnya. Tapi kenapa memilih untuk kembali semula untuk nak buat houseman pada tahun 2022? Dalam 2018 ke 2022, 4 tahun bezanya. Waktu saya buat social media, waktu COVID 2019, mula-mula COVID ni. Saya buat social media dengan ilmu-ilmu medical yang saya ada. Lepas tu bila kita buat ilmu medical ni, ramai yang follow kita ni pensyarah, lecturer, medical doctors, lepas tu specialist. Tengok kita. Lepas tu ada jadi kawan. Wahai doktor, dia tanya. Tak habis houseman pun. Awak tak mau apply, aku tengok hang bagus apa. Tak apa, hang antara buat. Tang situ kita semangat balik tau. Dapat inspirasi, dapat motivation daripada diorang. Lalui je 2 tahun. Kita fikir, okey, aku boleh buat ni. Lepas tu tengok pula kawan 2021 dia pun habis houseman.
Semua dah ambil gambar waktu pasukan last. Okey. Semua post kat aku mesti boleh ni. Dia orang boleh tak, aku tak boleh. Try. Apply 2021 September aku apply. Lepas 6 bulan, bulan 4 2022 dapat kemasukan ke hospital Bla Shah Alam tu. Okey. Aku rasa aku boleh. Masuk Allah. Kita dapat bila masuk je ward kan. Waktu first day tu kan, kita terbayang yang waktu kita kena waktu 2018 tau. Kita punya PTSD. PTSD kita panggil. Apa tu? Post Traumatic Stress Disorder. Okey. Maksudnya kita yang trauma dulu Kenangan lama dia kembali ke sekarang. Walaupun doktor-doktor kawasan dekat hospital Shah Alam tu Bla Shah Alam tu kan, lagi friendly. Okey. Lagi workload taklah apa teruk. Nak dibanding dengan hospital Bla Penang yang jadi pusat center kawasan utara. Patient lagi ramai lah kat Penang. Shah Alam berapa ramai je pun. Lepas tu lebih santai, friendly lagi. Dan time tu, saya kan dah berkecimpung dalam social media. Dan saya mula compare. Kenapa aku kerja dengan houseman ni, minta maaf jadi macam modern slavery, modern slave. Maksudnya hamba modern. Tapi gaji ciput, kerja overtime. Tapi kalau aku belah social media senang gila dapat duit. Buat compare time tu pula. So tanya mak macam mana ni. Dia lepas tu dengan PTSD pakai penyakit datang. Tak apalah, aku resign. Berapa lama tu? Sempat berapa lama sebagai houseman? First posting hujung. Nak habis satu posting. Maksudnya dah dekat sekitar berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula. Bukan, saya pun tak setuju kalau Wan mengambil perbandingan. Maksudnya dengan gaji yang rendah sebagai seorang doktor berbanding dengan career sebagai seorang content creator social media sekarang ni menyebabkan beliau memilih untuk nak berhenti ataupun tak nak sambung. Itu bukan satu motivasi kepada anda untuk jadi content creator tapi tak mau belajar, tak mau kerja lain. Tak boleh. Okey, Wan. Okey, 2022 bila Wan dah melalui sebenarnya. Kalau Wan tadi Wan bagi alasan yang Wan demotivated. Hilangnya motivasi diri dan sebagainya. Dan Wan memilih untuk jadi seorang content creator ataupun aktif di dunia media sosial. Pasti sekali Wan berdepan dengan situasi yang komen-komen netizen yang lebih derah, lebih garang semua kan. Wan dapat hadapi benda tu dengan baik. So maksudnya sepatutnya tidak timbul isu Wan demotivated ataupun tak jadi cepat koyak bila bersama dengan houseman. So macam mana? Kalau kita fikir macam tu, yes, betul apa yang cakap tu. Komen netizen dibandingkan komen lecturer ataupun spesialis, netizen lagi poker. Dia pun punya ayat lagi koyak. Lagi koyak kan. Tapi saya boleh lalui, mungkin disebabkan oleh satu adalah mungkin kita dah meningkat usia, matang sikit lah kot. Satu. Lepas tu nombor 2, kemungkinan benda ni kita tak nampak depan-depan. Just ayat sahaja. Dibandingkan dengan bila berdepan dengan netizen yang face to face ke apa kan, dia lain, jadi rasa lain. Macam saya cakap tadi, kewujudan figur kelibat pakar tu sendiri, dia tak cakap apa pun, menyebabkan saya hilang ilmu. Dia tak cakap apa lagi. Dia beri tegak Dia kita jadi panik kan. Takut ni dalam otak dia penuh, kosong terus jadi. Tu yang menyebabkan saya rasa tak apa, aku rasa aku ni ada jiwa pendidik sebenarnya daripada merawat. Ramai tanya pasal apa hang tak terus ke lecturer kan, pasal apa hang masuk media medical, aku pun tak tahu. Okey, dalam konten Wan sebelum ni, Wan pernah seumpama macam dilihat meletakkan kerjaya ataupun bidang houseman sebagai bidang yang sangat-sangat memberi pressure. Saya perasan konten tu. Wan respon kepada seorang doktor yang di Pahang tu, Kuantan Pahang tentu kan. Wan pun kata Wan hadapi benda yang sama, tak heran kenapa berlaku macam tu dekat dia dan sebagainya kan. Ketika itu nampak seperti Wan macam nak mengatakan bahawa kerjaya houseman ni memang kerjaya yang sangat-sangat menekan. Dalam banyak-banyak circle kehidupan houseman tu lah, apa benda yang Wan lihat sebagai benda yang paling tak boleh diterima sebagai seorang manusia biasa
masuk dalam bidang houseman ni, yang paling tak boleh diterima dari segi akal fikiran kita ke, kewarasan kita ke, tubuh kita ke, mental kita sebagainya? Silakan. Depa ingat houseman ni robot. Depa tu siapa tu kan? Orang netizen, orang luar. Okey. Orang luar fikir houseman ataupun doktor junior ni robot. Maksudnya kami kerja of course lah kan. Boleh kata lebih masa. MO pun ada kerja lebih masa. Okey. Tetapi bezanya adalah dari segi kekurangan kita panggil experience dan juga ilmu. Benda tu akan menyebabkan kita punya emosi dan juga judgement kita jadi tak stable. Itu menyebabkan ada yang ambil salah langkah. Bunuh diri lah, lepas tu ada yang kena resign dan sebagainya. Walaupun waktu mula-mula first kita jejak kaki dekat medical school, aku nak jadi seorang doktor, aku nak banggakan mak pak aku. Tetapi kalau kita tahu ending macam ni, benda ni akan jadi lain. Dan apa yang saya nampak, kekurangan houseman ni, saya rasa houseman dekat Malaysia ni bagus sebenarnya, dia punya sistem tu. Tetapi yang tak bagusnya adalah kami ni kekurangan tempat untuk meluah tu je. Tahu tak? Contohlah kan, kadang-kadang pergi psikiatris, saya ni depressed lah. Alah, awak ni doktor kot, takkan depressed. Dia tu patut cakap, dia orang anggap kita ni macam robot. Tak ada, kita panggil, perasaan. Benda tu. Orang seakan-akan jadi houseman hamba emosi yang. Ni robot lah. Telan je apa yang orang bagi. Kita kekurangan suara didengar. Maksud tak ada hak untuk bersuara. Bersuara okey, yang ni buat macam ni lah, kekurangan yang ni lah, kita kekurangan hak bersuara. Padahal luar negara, residency, dia orang punya intern, contoh macam houseman sekalipun, dia orang pun lebih teruk juga macam kami. Tapi kenapa dia orang boleh survive? Ni disebabkan oleh dia orang ada hak bersuara. Yang junior ni. Yang kami ni tak ada suara tak, orang tak mendengar suara kami. Tak didengar lagi macam tu. Jadi lebih pada environment. Bukan dari segi sistem. Bukan. Environment lah. Environment sebenarnya. Maksudnya sistem tu sistem okey. Sistem okey. Cara penjadualan, pengurusan, meletakkan di tempat yang betul, okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. More kepada environment. Ya, kalau nak kata kita kekurangan houseman, boleh dikatakan setiap tahun 3 ke 4 ribu setiap institusi hospital ambil houseman. Ramai houseman. Tapi tak disangkakan juga satu hospital tu kekurangan houseman. Contoh macam HKL. Dekat 1,000 dia houseman. Maksudnya houseman berlambak sebenarnya. Cuma biasalah bila fresh graduate ni dia punya kematangan kurang, emosi tak stabil, lepas tu lack of knowledge, tu yang menyebabkan kita orang senang nak rebel. Dah nak rebel, lepas tu nak buat keputusan sendiri. Kadang-kadang houseman jauh pada family, tu menyebabkan kadang yang kes bunuh diri lah, macam-macam. Ada tak berlaku atau pada pengamatan Wan sendirilah, doktor-doktor ataupun MO mengambil kesempatan pula dengan adanya houseman yang ramai, membolehkan mereka bagi houseman take handle dan mereka boleh relax, hanya on call datang. Macam mana pendapat Wan? Okey, memang saya tak nafikan benda tu memang berlaku. Ada certain hospital pakar pentingkan houseman. Ada certain hospital pakar tak pandai houseman tapi pandai MO. Maksudnya MO lagi stress pada houseman. Saya nampak hospital tu. Dan saya nampak hospital yang pandang semua salah houseman. Okey. Apa yang saya nak cakap ni, apa soalan tadi? Adakah doktor mereka mengambil peluang kesempatan tu? Memang tak dinafikan, memang ada. Especially berlaku waktu on call tu biasa sebenarnya. Kadang-kadang bila kita dah atas, kita akan ragging junior. Dengan alasan untuk lasakkan junior. Dan selalunya jawapan yang akan keluar ialah kami dulu kena benda yang sama. Kami kena benda sama. So benda tu akan jadi endless cycle. Yes. Bila bawah tu ni atas dia MO, dia akan ragging orang bawah. Benda tu akan jadi, tak akan mati benda tu. Budaya sebenarnya. So tak tolak kemungkinan, memang ada. Even saya sendiri pun kena. Tapi sebenarnya benda tu kadang-kadang dia walaupun ragging, kalau ada salah, dia bagus tak ragging. Bagus sebab kalau ada salah panggil.
Ni jadi macam hang dah ragging, hang lepas terus tanggungjawab. Lagi teruk kawan tu dah lah terkapai-kapai nak buat ambil darah bukan tak betul. Dia lepas tu nak kena present kat specialist pula lagi stres. Lepas tu hang lepas tangan pula. Mau tak lah. Mau tak mati budak tu. Itu yang problem. Ragging ada positif ada negatif. Saya nampak. Nampak sendiri lah bila Osman diletakkan untuk mengendalikan pesakit yang ramai. Adakah Wan rasa sesuai untuk Osman mengendalikan pesakit secara sendiri tanpa ada pemantauan oleh MO ataupun doktor-doktor yang pakar bersama dengan Osman? Kami diajar waktu medical school, diajar adalah basic ataupun first line treatment. First line treatment ni adalah untuk stablekan patient je, bukan untuk rawat terus. So knowledge tu memang ada untuk setiap houseman. Dan memang sepatutnya houseman kena jaga lebih patient sebab selepas daripada houseman dia akan diletak dekat KK yang tak ada specialist pun. Even kau seorang je kerja kat situ. Memang patut sebenarnya untuk latih diri. Critical thinking dan sebagainya. Dan setiap department memang akan ada MO ataupun specialist yang on call. Ini saya cakap pasal on call lah. Memang akan ada. Dia takkan tinggal houseman seorang-seorang terus. Tetapi contohlah kan 4 ward surgery. Ada seorang MO yang on call, seorang specialist yang on call. So houseman kena jaga dua ward. So kalau anything happen, contoh macam yang tak stable ke apa, tiba-tiba hypotension dan sebagainya, houseman boleh refer kepada MO. Kami tak akan ditinggal seorang-seorang sebenarnya. Cumanya kami bila ada masalah kami yang akan face dulu. Bukan MO ataupun specialist. Kami yang kena face dulu. Yang tu yang agak merisaukan sebenarnya. Dengan pengalaman yang kurang, ilmu yang belum cukup. Yang kurang. Sekarang Wan saya lihat, bukan sekarang lah, sebenarnya Wan ni dah bertahun juga aktif di media sosial berkongsi tentang pendapat kesihatan. Saya letak sebagai pendapat kerana Wan suka menjawab kepada persoalan. Dan persoalan tu Wan akan ambil daripada pelbagai sumber. Sehingga kan ramai yang pada awalnya merasakan Wan seorang doktor. Betul. Doktor. Sejauh mana pula Wan rasa dengan ilmu yang kurang, pengalaman yang kurang, Wan berani berkongsi tentang hal-hal kesihatan yang kadang-kadang agak complicated untuk orang lain faham. Kenapa? Sebab saya suka membaca satu, membaca scientific journal lah kita panggil. Journal punya scientific ni memang antara kita panggil apa, ada ilmu yang paling tinggi lah. Selain teori dan sebagainya. Selain itu dengan tapi sebelum saya menjawab soalan-soalan contoh lagi kan, saya akan refer dengan seorang pakar dulu. Tanya okey apa yang patut saya buat? Tak mana limit saya untuk explain. Dia kata okey Harifan ni. Yang tu yang menyebabkan saya lebih yakin. Kadang-kadang kalau macam tapi kadang-kadang ada one attack ataupun one membalas persoalan yang datang daripada pakar, daripada orang pakar. Maksudnya kadang-kadang Wan ada jawapan Wan tu seumpama macam tak selari dengan doktor yang betul. Okey, dia macam ni. Kadang-kadang ilmu medical ni kan, dia macam bercabang tau. Banyak mazhab. Okey. Even pakar-pakar pun dia akan bertelaga. Tetapi bertelaga dari segi meraih perbezaan pendapat. Ada setengah pakar cakap macam ni dan ada setengah pakar cakap macam tu. Maksudnya macam saya faham sakit jantung macam ni. Pakar jantung faham sakit jantung macam ni. Tetapi laluan yang sama tetapi pemahaman yang berbeza sikit. Itu memang akan ada akan ada macam bercanggah sikit lah. Tapi in term of ketepatan info tu adalah pakar itu sendiri. Walaupun saya cakap macam ni, macam ni, mungkin saya refer pada jurnal macam ni, refer pada pakar yang lain. Maksudnya pakar ni perbezaan sedikit dengan pakar ni, lebih kurang macam itulah. Tapi orang sedar tak sebenarnya Wan dalam keadaan Wan seorang influencer perubatan, influencer kesihatan. For sure apa yang keluar daripada mulut Wan akan menjadi satu panduan kepada orang di luar sana. Itu risau sebenarnya. Jadi dengan ketiadaan qualification,
Macam mana Wan nak meletakkan diri Wan sebagai seorang influencer perubatan? Sebab Wan akan respon kepada persoalan-persoalan yang kadang-kadang complicated. Yang kadang-kadang bercanggah sedikit dengan pendapat pakar betul. Macam mana Wan? Sebenarnya itu agak menakutkan sebenarnya. Ya. Dia takut apa tau. Kadang-kadang macam sekarang ni kalau macam apa perasan kan. Video saya akan tulis disclaimer, ini just pendapat saya dan based on my experience saja. Ya. Ada tulis disclaimer. Kita risau, takut Ya, orang sebab ambil Wan influencer. Bila influencer ni bermaksudnya pempengaruh. Jadi apa yang keluar daripada mulut Wan, terutama tentang kesihatan, akan mempengaruhi orang lain. Betul. So orang akan kata, Wan kata macam ni. Kan? So macam mana Wan nak balancekan supaya Wan tidak melanggar dari segi apa yang mungkin bercanggah dengan istilah perubatan yang sebenar ni. Satu adalah jangan diagnose dalam social media. Walaupun saya bagi tahu diagnose, saya akan bagi tahu yang ni just kita panggil learning purpose sahaja, surface. Jangan jadikan video saya sebagai diagnosis penyakit anda. Satu. Lepas tu nombor dua, kalau berperasan saya tak pernah bagi treatment dalam video saya. Contoh kan, baru-baru ni kes meninggal sebab sakit jantung. Apa yang saya olah adalah macam mana sakit jantung tu berlaku, apa dia punya risk factor. Takat tu sahaja. Dia punya management saya tak sentuh langsung. Dia surface sahaja. Lepas tu nombor tiga, dan kalau ada certain video saya akan bagi tahu. Yang ni just pendapat saya. Kalau ada pakar-pakar lalu, sila drop komen anda dekat bawah. Kalau ada salah, perbetulkan apa yang saya salah. Ada certain video saya cakap macam tu. Dan yang keempat, memang serius saya takut. Saya takut orang jadikan sebenarnya video sebagai panduan. Itu saja. Dan saya rasa bukan sekadar jadi panduan, malah Wan jadi tempat rujukan. Sebab setiap kali muncul saja apa-apa topik ataupun isu perubatan, pasti ada orang akan tag Wan. Ya, betul. Untuk Wan respon. Walaupun itu komen daripada seorang doktor sebenar. Contohnya konten daripada Dr. Mani contohnya. Betul. For sure orang akan tag Wan untuk Wan suruh Wan respon kepada seorang doktor sebenar, Dr. Mani antaranya, Dr. Samhan antaranya. So mereka ni influencer, tapi mereka ni memang bertitle doktor sebenar. Betul. Jadi orang akan tag Wan. So umpama macam nak Wan ulas juga. Mengulas ataupun nak Wan fight dengan doktor sebenar tu. Macam mana Wan punya respon tu? Respon satu adalah sebenarnya benda ni macam saya cakap lah, saya suka meraih perbezaan pendapat. Tetapi ada certain orang tu dia nak laga-lagakan. Yang tu yang macam, hai apa benda ni, jangan laga-lagakan. Kita nak meraih pendapat. Macam tu. Saya akan cakap, percayakan doktor yang lebih experience sebenarnya daripada teori-teori ni. Experience lebih value daripada teori sebenarnya. So apa yang saya cakap, saya boleh bagi tahu yang surface sahaja. Tetapi itulah, memang betul macam Abang Zul cakap, dia memang orang akan tag saya untuk setiap video-video ataupun benda-benda yang viral berkaitan dengan kesihatan. Itu yang kita risau sebenarnya. Dan sebenarnya Wan dah meletakkan Wan dalam satu position. Bila Wan dah memang boleh mengulas secara teknikal, saya nampak Wan punya ulasan teknikal dan juga lebih detail, menyebabkan orang suka dengar. Kenapa Wan tak memilih untuk pergi ke satu area yang Wan mendapat pengiktirafan sebenar, qualified untuk bercakap, mungkin bukan doktor tapi bercakap secara lebih berkualifikasi lah. Sebenarnya tak nampak jalan ke situ. Tak nampak. Dah tanya banyak doktor salah. Kawan-kawan kan yang pakar-pakar, macam mana saya suka mengajar macam at least bagi tahu penyakit dalam bahasa yang simple. Macam mana saya nak sambung belajar dalam spesifik bidang ke apa? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Itu yang problem sebenarnya. Melainkan saya masuk dalam pendidikan lah, lecturer. Lecturer tu lain pula jadi kan. Kita tak mau lah. Why not? Tadi awal pun Wan sebut Wan lebih selesa ke arah educate, bukan merawat. Satu adalah, Wan ni saya datang family background yang tak berapa senang. Sambung ni lagi mahal. Satu. Tapi lah senang dah. Lah ni income tepi kau. Nak kata sampai dah ada agensi pegang kan. Dan lepas tu nombor dua tu fikir, Allah, sambung belajar. Dia beza tau. Bila kita sambung belajar yang ada requirement semua bagai untuk kita accomplish kan, dengan belajar dengan kemahuan sendiri. Dia jadi bebanan pula. Aku kena habiskan satu sem ni. Macam tu pula. Saya macam mana cakap? Saya lebih suka dengan
belajar yang kita nak tahu benda tu, tapi berasaskan satu kajian yang betul lah. Contoh macam meta analysis yang saya percaya. Tapi itulah apa yang saya nampak sejak saya masuk dalam dunia social media ni, ramai tau doktor yang ikut GP ikut. Itu saya merasa macam wow, bagus lah. Banyak golongan-golongan profesional dah try jump into social media, memberi penjelasan yang sepatutnya yang kita tak dapat bila kita pergi klinik. Bagus. Itu sebenarnya perkembangan yang bagus sebenarnya. Adakah Wan pernah dijemput untuk hadir dalam bagi ceramah ke tentang perubatan? Saya pernah banyak IPTA, IPTS banyak. Tapi saya jadi serba salah. Kenapa jemput aku saya ni ada ilmu tak banyak. Saya beritahu tau dekat orang. Saya ni adalah houseman yang 2 kali gagal. Walaupun ada medical background, saya boleh nak jemput saya untuk bagi ceramah tak ada masalah. Tapi saya beritahu saya limit saya lah. Kenapa tak jemput orang lain lebih kurang? Kami nak doktor, kami nak Wan juga. Tak apalah macam tu. Sampai ke masuk dalam siaran TV. TV3 time tu. Hello doktor. Hello doktor, okey. Hello doktor. Hello doktor. Jemput saya time tu, saya ingat lagi. Waktu tu heat stroke. Allah, kenapa jemput aku? Tak apa, pergi juga lah. Lebih kurang macam tu lah. Kita semua salah Then bila dah orang jemput dan orang nampak kita punya kelebihan lebih kurang macam tu, saya pun pergi, tapi saya takut saya punya limit tu saya terjangkau lebih daripada limit. Mendepani opinion pakar. Saya takut hal tu. Jadi clear semua yang sedang menonton ni, Wan sendiri mengaku yang sebenarnya Wan pun risau dengan pandangan ataupun persepsi masyarakat jika meletakkan beliau sebagai seorang yang pakar perubatan, sedangkan sebenarnya Wan lebih suka lebih pada berkongsi. Betul. Baik Wan, kembali pada Hosman, mungkin satu soalan lagi lah. Wan dah melalui 2 kali pengalaman berhenti daripada seorang Hosman. Dah kira selangkah lagi jadi seorang doktor sebenar. Apa pandangan Wan yang mungkin Wan boleh kongsikan yang perlu ditambah baik supaya kisah-kisah doktor yang houseman yang tarik handbrake ataupun hampir bunuh diri dan memang dah pun cuba bunuh diri pun, malah kita dipahamkan ada sampai ke tahap itu. Apa yang mungkin patut dibuat sistem itu, ataupun apa yang patut diberi perhatian untuk membolehkan, untuk mengurangkan hal-hal seperti ini? Satu adalah dengari pendapat kami dan suara kami. Satu. Lepas saya aware tak, ada satu hospital tu dia buat mentor-mentee. Itu bagus juga, pendekatan yang bagus. Tetapi yalah, kita punya mentee adalah pakar pula busy, takkan nak hang punya masa je kan, nak dengar masalah hang je kan. Dia pun ada masalah juga. Tapi itulah, suara houseman perlulah didengar. Contohlah kan, kalau kami mogok, Allah tak cukup tidur lah, tak cukup masa lah, tak cukup cuti lah, gaji sikit, dengar dulu. At least dengar, hargai hak tu. Kalau dah hargai, nak kata, tu saya cakap, dia lebih problem kepada environment dan juga environment je lah, bukan sistem pun. Memang nak jadi doktor yang hebat, kena lalui fasa-fasa kritikal. Kalau lah senang gila nak habis houseman ni, kerja 5 hari seminggu, memang tak jadi doktor lah. Otak berkarat. Memang sepatutnya kita kena lalui benda yang rough tu. Kita panggil yang rough time kita panggil. Untuk menghasil ataupun mewujudkan doktor-doktor yang safe kita panggil. Memang perlu sebenarnya. Cuma suara kami perlu, kena ada seorang jadi mewakili houseman. Macam persatuan ke apa kan? Tak ada. Oh, tak ada. Yelah, mungkin dia orang nampak macam yalah, tak ada keperluan. Tak ada keperluan, kan? Betul. Tetapi sekarang ni ada. Tapi yang tak best terhasil disebabkan houseman rebel. Contoh macam Hartal. Okey. Yang tu antara persatuan yang terhasil disebabkan houseman nak tunjuk perasaan tunjuk perasaan lah. Okay. Tu tak best tu. Ya. Untuk mereka di luar sana, mungkin untuk yang lain-lain yang berhasrat jadi doktor ni, mungkin Wan boleh nasihat sikit apa mereka kena prepare dulu sebelum mereka mungkin jadi macam Wan juga, masuk setahun berhenti. Nasihat saya adalah, satu, nak jadi doktor ni bukan disebabkan lima pok. Satu, sendiri nak. Saya memang nak. Dan tak perlu cerdik untuk jadi doktor, just kuat dalaman je. Kuat dalaman dan nak belajar tu je. Tak perlu hang cerdik yang
apa genius ke apa ni Dr. Noh. Ramai yang saya nampak yang genius-genius yang cerdik gila waktu matrix, waktu foundation, tapi bila masuk houseman dia tak survive. Nah, sebab dalaman. Mental kena kuat. Yes. Okey tuan, saya kira banyak yang kita dapat kongsikan pada malam ni bersama dengan saya panggil doktor juga lah, walaupun bukan doktor pun kan. Tapi memang dekat TikToknya DR1, DR1. Tapi kita tak boleh segan mengatakan memang Wan bukan doktor. Betul. Tapi Wan ada ilmu kedoktoran kerana beliau pernah belajar dalam bidang tu. Terima kasih Wan kerana sudi bersama dengan podcast apa-apa saja. Dan insya-Allah tuan-tuan banyak manfaat yang kita dapat, banyak ilmu yang baru yang kita dapat dengar tentang situasi sebenar yang berlaku dalam dunia doktor pelatih bukan di Malaysia lah. Saya rasa mungkin seluruh dunia berdepan situasi yang sama. Cuma bezanya ialah environment yang berbeza. So insya-Allah tuan-tuan kita akan bawa lagi pelbagai topik-topik menarik dalam podcast apa saja. Thank you Wan kerana sudi hadir dalam studio kami yang tak seberapa ni. Dan insya-Allah kami doakan Wan sekarang dah semakin maju, berjaya walaupun bukan doktor, tapi saya percaya kejayaan yang Wan sudah capai lebih tinggi daripada apa yang Wan pernah idamkan selama ini. Tahniah. Dengan ada agensi yang pegang Wan sekarang ni lain macam lain macam kan. Teratur sekarang ni diuruskan dengan cukup baik. Dan insya-Allah tahniah kerana terus bersama untuk kongsikan tentang pelbagai info-info menarik tentang kesihatan. Teruskan insya-Allah, ramai nak dengar daripada Wan, tapi hati-hati jangan salah langkah pula. jangan sampai bagi fatwa yang salah. You are influencer now. Kalau Wan bagi salah fakta, salah information, orang dengar, orang percaya, masalah besar. Habis. Itu akan beri impak yang besar pada orang di luar sana. Betul. Ya, thank you Wan, thank you. Terima kasih semua, insya-Allah teruskan bersama dengan podcast kami dan insya-Allah akan muncul lagi lepas ini dengan pelbagai topik yang lebih menarik dari kami. Apa-apa saja Harian Metro. Assalamualaikum.